Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang berada di rumah. Cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga yang tersayang. Cikgu juga berharap kamu sentiasa bersedia untuk mengikuti setiap kelas-kelas PDPR yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi untuk kelas sains pada hari ini, kita akan sambung semula pelajaran dalam subtopik telinga. Kalau sebelum modul-modul sebelum ini, kan kita sudah masuk mata dan juga sedikit asas tentang sistem saraf manusia. Jadi hari ini kita akan masuk telinga. So, tengok modul masing-masing yang cikgu bagi itu. Okay. Yang pertama sekali, kita akan pergi ke struktur telinga. Okay, sekejap cikgu buka ikut. Ini lagi senang mungkin. Okay, yang pertama sekali kita akan masuk struktur telinga. Okay, telinga terbahagi kepada 3 bahagian utama. Okay, bahagian yang pertama, bahagian telinga luar. Bahagian kedua, telinga tengah. Dan juga bahagian yang ketiga, telinga dalam. Kita fokus kepada telinga luar dulu. Okay, bahagian sini. Okay, telinga luar, dia terdiri daripada satu cuping telinga. Okay, yang paling luar kita itu. Kemudian kita ada salur telinga. Okay, kemudian berakhir sebelum gegendang telinga itu. Telinga dalam pula terdiri daripada yang pertama sekali, gegendang telinga. Telinga dalam, kita ada gegendang telinga. Kemudian yang kedua kita ada ossicle, tulang. Ossicle ni sejenis tulang. Kemudian Kemudian kita ada jendela bujur. Ni jendela bujur ni. Nanti kita akan tengok video macam mana bunyi boleh dihantar daripada luar ke otak. Telinga dalam pula merangkumi koklea. Yang macam siput ini. Ini adalah struktur-struktur yang terlibat secara langsung dalam pemindahan bunyi. Ada beberapa struktur yang tidak terlibat dalam pemindahan bunyi, tapi dia ada fungsi yang lain. Sebagai contoh, tiup Eustachian. Yang ini terlibat untuk menyeimbangkan tekanan. Tekanan udara dalam telinga kita. Kemudian kita ada salur separuh bulat. Yang ni ini terlibat dalam keseimbangan badan. Kita akan tengok satu persatu fungsi bahagian-bahagian yang cikgu nyatakan tadi. Sekarang tengok yang pertama. Telinga luar. Terdiri daripada cuping telinga dan juga salur telinga. Ini dan ini. Cuping telinga, fungsi dia ialah mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Jadi maksud dia apabila bunyi itu datang, dia akan dikumpul oleh cuping telinga. Kalau tiada cuping, telinga, pelik lah kan. Orang tiada cuping telinga. Tapi bila tidak ada cuping tu, kalau bunyi itu datang, bunyi itu susah untuk fokus masuk ke dalam salur telinga itu. So itu pentingnya kita punya cuping. Yang kedua, salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Jadi apabila bunyi datang, dia masuk ke salur telinga. Salur telinga ni tujuan dia sebagai saluran lah, supaya bunyi itu, gelombang bunyi boleh sampai ke gegendang telinga. Kemudian telinga tengah. Bahagian telinga tengah ni terdiri daripada, cuba padam sekejap. Bahagian telinga tengah terdiri daripada gegendang telinga, ossicle dan juga jendela bujur. 3 ini. Apakah dia punya fungsi? Yang pertama sekali, gegendang telinga ini membran yang sangat nipis. Kamu boleh bayangkan dia macam speaker. Siapa yang pernah buka speaker tu, dia ada nampak satu lapisan dekat speaker tu yang akan bergetar. Itu lebih kurang lah macam gegendang telinga, satu lapisan. Fungsi dia adalah dia akan bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke ossicle. So bila bunyi itu datang, dia terkena gegendang telinga, benda ni akan bergetar.
Bila dia bergetar, getaran tu akan berpindah ke ossicle. Lepas ni kita akan tengok video, jangan risau. Okey, ossicle pula dia merupakan tulang. 3 jenis tulang, tapi jenis tulang tu kamu tidak perlu hafal. Tujuan dia ialah untuk menguatkan getaran bunyi atau memindahkan ke jendela bujur. Okey, lalu memindahkan ke jendela bujur. Bila getaran tu sampai daripada gerendang telinga, dia pergi ke ossicle. Ossicle akan bergetar. Getaran tu akan berpindah. Jadi bunyi ni ialah gelombang kan. Gelombang ni adalah something yang bergetar. Sebab itu kita bercakap pasal getaran. Bunyi ni dia akan menggetarkan sesuatu. Contohnya kalau kita pukul kompang kan, kita nampak kompang tu bergetar kan, sebab bunyi itu adalah gelombang yang terhasil daripada getaran. Kemudian jendela bujur kan, di depan ini jendela bujur, tujuan dia untuk mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari ossicle ke koklia kan. Jadi dia ni macam nama pun jendela bujur kan, seolah-olah macam tingkap lah daripada ossicle ni, dia akan masuk jendela bujur, dia akan pergi ke koklia. Ini adalah struktur telinga tengah yang terlibat dalam proses pendengaran itu. Tapi ada lagi struktur macam cikgu cakap yang tidak terlibat secara langsung dalam proses mekanisme pendengaran. Dalam telinga tengah kita ada tube Eustachian yang ini. Okey, tube Eustachian ni tugas dia ialah untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, siapa yang pernah pergi kawasan tinggi, kadang-kadang dia macam ada rasa telinga dia tidak berapa dengar kan. Bila kita menguap, tiba-tiba dia ada bunyi pup. Ada bunyi pup. Maksud dia pada waktu itu sebenarnya dia berlaku dekat kawasan sinilah. Okey, dia mau seimbangkan balik tekanan tekanan udara dalam kita punya telinga itu. Okey, seterusnya kita masuk telinga dalam. Okey, telinga dalam terbahagi kepada koklia dan juga saraf auditori. Ini yang terlibat dalam mekanisme pendengaran. Okey. So bunyi daripada getaran itu dia akan berpindah pergi ke jendela bujur dan getaran tu akan pergi ke koklia. Dalam koklia ni banyak sel-sel saraf yang akan menukarkan gelombang itu kepada saraf impuls, kepada impuls saraf. Impuls saraf ni sejenis macam serupa tenaga elektrik, tapi dengan kekuatan yang sangat lemah. Okey. Sebab saraf itu sendiri macam mana dia boleh berpindah adalah dengan menggunakan tenaga elektrik, tapi dia lemah. Okey. Itu agak complicated lah. Kalau kamu ambil advance biology, kamu akan belajar pasal itu. Okey, so koklia dia akan mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Ini yang cikgu cakap tu. Daripada gelombang bunyi tu kan, dia akan ditukarkan kepada impuls. Getaran dia akan bertukar kepada impuls. Ini elektrik. Okey, elektrik. Dia bukan macam elektrik dekat wayar, tapi ada dia punya proses. Okey. Okey, kemudian daripada sini ni, impuls saraf pula daripada sini, impuls saraf di sini, bila dia bertukar menjadi impuls saraf tu dia akan melalui saraf auditori. Okey, saraf auditori dia akan hantar impuls saraf dari koklia ke otak untuk ditafsirkan. Jadi bila impuls saraf sampai ke otak, barulah otak tu boleh menafsir bunyi tu bunyi apa. Bunyi TikTok. Kalau bunyi TikTok kamu menari kan. Kalau bunyi bunyi lagu Korea, menari juga. Kan? Kalau bunyi cikgu mengajar, tidur. Contohlah. Okey. So itu adalah serba sedikit tentang telinga dan juga dia punya fungsi. Sekarang kita akan tengok video, okey, macam mana gelombang bunyi itu boleh berpindah, okey, dari luar ke otak. Kita akan tengok 3 dimensi proses ini. Okey. Okay, the journey of sound to the brain. Perjalanan bunyi. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. Okay, dalam bentuk gelombang. Nampak kan? Dia akan masuk ke
telinga dengan dibantu oleh cuping telinga. Okey, kemudian gelombang akan masuk, dia akan lalu ke salur dan terus ke gegendang telinga. Nampak gegendang telinga tu dia bergetar. Kan kita boleh bayang macam speaker ataupun macam drum ke, bila kita pukul dia bergetar kan. Okey, kemudian getaran tu akan berpindah ke tulang osikel. Nah, ni 3 tulang osikel ni. Okey, 1, 2 dengan 3. Dia akan bergetar. Okey, benda ni tulang lah. Okey, nama dia malleus, incus dengan stapes. Ini tidak payah hafal. Dan di hujung itu kita nampak ada jendela bujur. Okey, di hujung sekali. Okey, kemudian daripada sana getaran bunyi itu dipindahkan ke koklea, struktur seperti siput, di mana dalam koklea ini terdapat banyak sel-sel. Okey. Sel-sel saraf. Okey, sel-sel rambut macam ni. Ini kamu tidak perlu tahu sangatlah. Tapi inilah yang akan menangkap getaran itu. Kemudian dia akan tukarkan kepada impuls saraf. Ini ion-ion semua ni kamu tidak belajar lah, tapi tengok. Daripada impuls saraf itu, daripada getaran itu, dia akan pindahkan ke impuls saraf. Okey, nampak tu yang warna bercahaya itu kan. Tu seolah-olah macam impuls saraf lah tu. Okey, so daripada sini koklea ini banyaklah dia punya bunyi-bunyi getaran yang ditukarkan itu. Dan seterusnya impuls saraf itu dia akan dihantar ke otak melalui saraf auditori. This one, saraf auditori. Terus pergi ke otak. Jadi otak pun dia akan interpretasi itu bunyi apa. So begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan telinga kita. So cikgu harap kamu boleh faham pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nampak dulu gegendang telinga yang betul. Okey, ini adalah gegendang telinga. Tengok. Dr. Ryan Kaufman. Dia nipis saja struktur dia. Okey. Sebab tu jangan cucuk telinga terlampau dalam, takut terkena gegendang kan. Nanti bocor pula. Okey. Come out throughout the duration. Yang ini video ada apa ni? Tik ni kutu dia termasuk dalam gegendang telinga. Tengok ni. Doktor tu dia tengah buka lah. Kalau tak boleh tengok jangan tengok. Nampak? Ni ada kutu. Dia masuk ke gegendang telinga, dia hisap darah di situ. Jadi doktor ni pun dia tengah cuba untuk kasih keluar kutu tu lah. Dia ambil, payah mau ambil lah. Op. Oi, sampai berdarah nah. Kutu berdarah gegendang telinga. Nanti doktor tu kasih bagus lah tu. Okay, so selesai pelajaran pada hari ini. So selepas ni cikgu harap kamu boleh selesaikan aktiviti-aktiviti yang kamu kena buat ni lah. Okay, yang pertama sekali kan, aktiviti kamu adalah kamu kena baca nota kan yang cikgu bagi di sebelah tu. Kemudian kamu buat nota ringkas. Nota ringkas kamu tu mesti ada lakaran struktur telinga. Kena lukis. Tidak apa kalau tidak cantik pun, anak-anak sekalian, tidak apa. Yang penting kamu lukis dan kamu faham lukisan kamu tu. Kan, jangan saja kamu lukis telinga dia jadi kereta. Okay, jangan macam tu. Lepas tu kamu label, and then kamu jawab semua soalan-soalan yang cikgu bagi ni. Okay kelas, itu saja kelas untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.